Q3. Q1 and Q3 ini sebenarnya boleh anda tentukan dia dari ogive. Okay, graph ogive. Unless question beritahu anda tidak boleh lukis ataupun tidak dibenarkan anda melukis ogive dan tidak boleh menentukan ogive dari graph, maka kamu guna pakai formula median. Cuma yang bertukar adalah bahagian inilah. Okay, ini sahaja yang bertukar. Okay, dan ini ada yang 6 adalah index, 7 index composite. Ini yang price index dengan nombor index. This is composite yang ada I-bar. Okay, this is permutation yang 8, 9 adalah permutation and combination. Lepas itu probability, and this is binomial. Okay, dan ini juga binomial lah di bahagian ini, binomial. Okay, binomial, dan ini adalah normal formula yang digunakan. So all this, bila tengok formula you dah tahu dia jatuh di tajuk mana, dan seterusnya geometry. Tajuk ini perlu anda score. This is a must score topic for you. Okay, kerana dia ada di bawah matematik. Matematik anda dah biasa. Yang membezakan matematik dengan MX adalah bahagian line segment ini. Formula line segment. Iaitu satu garis diberi titik A dengan titik B. Okay, anda dikendaki mencari titik M, contohnya koordinat M dengan bahagian sini, let's say this is P dengan nisbah P dan Q. Dengan nisbah P dan Q. So gunakan formula ini. Dan area of triangle. Jangan lupa dia ada modulus. Okay. Yang ini cikgu pun dah share YouTube cikgu, kalau ada masalah refer kat situ. Supaya tak ada markah diturunkan ataupun ditolak dari sini kerana 2 markah sahaja. Ganti nilai, jalan kerja ganti nilai ke dalam formula dan gunakannya. 1 markah, jawapan akhir 1 markah. This is only 2 marks kerana dia senang. Tapi mudah bagi calon buat kesilapan. Dan ini adalah vektor. Okay, vektor yang mencari magnitude dia. Magnitude dia sama. Actually bila kamu tengok balik dia adalah sama dengan formula jarak. Okay, dan ini adalah X anda, ini adalah X anda, dan ini adalah Y anda. Right? This is your X, this is your S kalau ikutkan, and this is your Y. Ni dia, sama. That's why I kata magnitude adalah jarak bagi vektor. So dan ini adalah unit vector. Tengok formula, tengok simbol dia. This is unit vector. Okay, this is untuk yang bahagian ini, dan kita teruskan dengan formula yang satu lagi, trigonometry. Sekali kita tengok memang banyak trigonometry yang dia ada 14. Dia ada 14 nota yang diberi untuk trigo. So banyak. So mana yang diberi, dan jangan lupa dah bawa trigonometry ini, kalau boleh anda flashback kepada hexagon yang pernah cikgu bagi tu. Okay, those who have follow my class before, cikgu pernah bagi hexagon ini. So dari hexagon ini actually you boleh terbit all this formula. Dan terbitan formula ini adalah double angle, dia sebenarnya ada kaitan dengan ini. Bahagian ini, cikgu buat asterisk dekat sini, dia sebenarnya ada kaitan dengan yang ini. Jadikan B ini, tukarkan B ini kepada A. Maka ini automatik akan jadi sin 2A. Sin 2A ini, dia adalah sin 2A ini. Dia sama. Okey, seterusnya untuk formula antara tangent 2A ini sama, and ini adalah untuk penyelesaian segitiga. Okey, ini adalah untuk penyelesaian segitiga. Itu sahaja for our MX. Kalau boleh anda tengok formula, you know what to apply, dan yang lain sudah tak jadi masalah untuk kita. Right. So ini adalah formula. Formula dia sama untuk paper 1 and paper 2. So you jangan panic. Dan kita akan terus ke kita punya perbincangan soalan. Kita buat secara santai, so don't panic. Bila jawab MX, anda tidak boleh panic. Kalau anda panic, memang habis semua. Okay, don't get panic. Tarik nafas kalau you rasa tengok soalan dia agak tak biasa. It's not a normal routine. It's not a routine question. Bukan bentuk yang biasa kamu tengok. Okay? Cuba kamu tarik nafas, tahan bab 1-2 saat and tengok balik soalan. You will be able to get it. Okay, kalau dalam 5 saat masih lagi tak boleh, circlekan soalan ini, go to next question, because
masa kamu tengok soalan, otak anda belum lagi di-refresh untuk menjawab soalan itu. So biarkan dia dulu circle, you circle this question. Kalau anda kata tak boleh jawab, you circle this question, you go to the next question. You pergi ke soalan seterusnya, pergilah soalan seterusnya, jawab. Mana-mana yang you boleh jawab dahulu. Jawab dan patah balik kepada soalan yang kamu circle tadi untuk kamu jawab. Okay, jangan rendung jangan rendung, you don't stare at the question that you cannot do for too long. It will not help you. Nanti lagi buat you panic kerana di bahagian belakang banyak lagi soalan tak sempat kamu nak jawab. Right? So hari ini kita pergi ke soalan ini. Okay, kita pergi ke soalan ini. Soalan dia kata diagram 1 shows the relation between set x and set y in a graph form. Okay. Bila dikatakan graph form ini, function dia kata relation show in the graph form. Ingat kita ada berapa cara? Kita ada 3. Kita ada arrow diagram, kita ada jenis graph, okay, dan kita ada jenis, kita ada graph PH, and kita ada jenis satu lagi. Kita ada lagi satu ialah order pairs. Order pairs, bagaimana order pairs ini diberi? Dia diberi dalam coordinate form, and jangan lupa dia ada curly bracket. Okay, ada 3 bentuk. Who knows that in your paper later, dia tanya how the relation can be presented in how many ways, dalam berapa cara. Inilah 3 cara. Okay, so itu dia. Dan kita tengok soalan. Nyatakan, state. Okay, kita dah tengok. Okay. Okay, kalau nak transfer dia, gambar raja ini nak transfer dia kepada arrow diagram, ingat the domain is dekat set A. Cikgu lukis, ini X Cikgu terus tulis X lah, ikut dia. So this is my X and this is my Y. X and Y boleh anda tulis di bawah, not a problem. Okay, anda boleh label dia kat bawah. Dia tak ada masalah, X and Y. So di sini I have my domain as 1. I have my domain as 1, 3 dan 5. And I have my codomain. Okay, codomain as P, Q, R, S. Soalan ini mesti anda score. Okay, so di sini dia kata hubungkan. So tengok yang ini 1 ke Q, 1 ke Q, 1 ke Q. So untuk order pair, anda akan buka bracket 1 Q. Ingat, the domain is the first one. Okay, ini adalah domain. This is your domain. This is your codomain. Dekat paksi Y adalah codomain. Right, so dia dalam kita tulis, kita mesti tulis koordinat yang selalu kita tulis adalah X diikuti dengan Y. Itu prinsip dia. So the second one is 1 dengan S, 1 ke S. Cikgu gunakan warna lain, 1 ke S. Okay, 1 ke S. Okay, 1 ke S. Lepas itu I gunakan warna lain lah. Okay, then I pergi ke warna hitam. 3 ke P. Koordinat yang kedua 3 ke P, 3 ke P, 3 ke P. Buat yang ini 3 ke P. Lepas itu 3 ke Q, 3 ke Q begini. And then 5 ke P, 5 ke P begini. Okay, ini dia. This is arrow diagram. So kalau order pairs teruskanlah. Tadi kita ada 1 ke S, 1 ke S. Okay, and then kita teruskan lagi dengan 3 ke P. 3 P. Okay, and then kita ada 3 ke Q. And then kita ada 5 ke P. Ini dia. Siap habis. Ada 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Siap habis. Okay. Anda kata satu diagram diberi pada anda, suruh anda tukar bentuk. It shouldn't be a problem. Okay. Siap. Sekarang soalan dia tanya. Read the question carefully. Soalan dia. Kita nak jawab soalan ini. Soalan dia tanya. State. Nyatakan the object of Q. Objek bagi Q. So Q di sini is your image. Q di sini adalah image anda. Okay, Q di sini adalah image anda. So kalau image maksud dia this is your image lah. Dekat sini bahagian sini adalah image anda. So bagaimana you nak selesaikan dia? Dekat Q buatlah satu garis mengufuk. Kamu akan nampak ini dengan ini apakah objek dia. So that means objek dia adalah 1 dan 3. So dekat ruangan jawapan A ni tulis 1, 3. Okay, that will be your answer. Di sini ingat objek dan image tak ada curly bracket. Andai kata kamu terletak curly bracket kat sini.
maka salah. Walaupun elemen unsur dia betul, tapi ada curly bracket, maka kamu hilang markah. Dia tak ada curly bracket untuk objek. Dan seterusnya, kita pergi ke B. B dia kata codomain of the relation. Codomain. Apa maksud codomain? Codomain adalah setiap unsur yang ada di sini. Setiap unsur. Setiap unsur yang ada di sini. Setiap unsur. So what is your codomain di sini? So codomain anda adalah, ambil yang ini, warna hijau ini. Codomain, ingat codomain dia mesti ada curly bracket. Kita kena jawab dekat bahagian B ini. Codomain dia adalah P, Q, R dan S. Dan dia mesti ada curly bracket. Kalau tanpa curly bracket, salah. Dan in exam tulisan, kalau ada ruangan A dan B, jawapan ini tidak boleh ditulis di bawah ruangan A. Dia mesti ditulis di ruangan B. Kerana cikgu nak jimat tempat. Okey, tak apa, cikgu padam. Kalau begini, salah lah. So, kamu tak akan dapat markah. So, ingat, kamu kena tulis jawapan di ruangan sini. So, apa jawapan tadi? P, Q, R dan S. Jangan buat bracket pula. Kalau anda buat bracket, ini salah. Dia tak ada bracket. Okay, jangan buat tambahan simbol yang tidak ada kaitan. Okay, buat yang ada kaitan sahaja. So di sini tengok markah dia 2. Means that A 1 mark, B 1 mark. This is a very easy question. Soalan yang senang. Soalan yang senang. Boleh tak? Okay, kita pergi ke seterusnya. Seterusnya kita pergi ke soalan kedua. Soalan kedua. Ini dia. Okay, given that the function of this and gx, okay, diberi fungsi fx ini, fx dan fungsi gx ini. Anda diberi dua fungsi ini. Find F7, itu sahaja. Senang sahaja yang ini. See, berapa markah? 3 markah. Ada A dan B. So A very easy. Just ambil yang F7, fungsi anda diberi F7. Okey, sama dengan fungsi ini. Objek dia 7. So 7 tambah 3. So jawapan 10. Dah dapat 1 markah. Senang. Okey, dan yang kedua. Dia kata G. Okey, G cikgu kena tarik dia turun sekejap. Sedikit because cikgu nak tulis dekat ruangan dia. Kalau anda kata kamu rasa ruangan kat bawah tak cukup, what you can do? Anda boleh batalkan B yang diberi di atas kertas soalan anda. Tulis B sendiri, bawa dia ke atas sikit untuk jimat ruangan supaya ada untuk bahagian B ada ruangan untuk anda tulis jawapan. Boleh, tetapi mesti label jawapan anda mesti ada label A atau B yang kamu jawab. Okay, let's say di sini saya punya soalan ialah G F7 sama dengan 19. Ini soalan dia. So GF7 ini berapa? Tengok balik kat sini. Dia memang dah bagi anda tips. Nampak? Okay, ganti sahaja. G, ganti dia dengan 10 sama dengan 19. So sekarang kamu tengok. Fungsi G diberi tak? Fungsi G diberi. Sekarang fungsi G diberi dan objek dia adalah 10. Ganti dia ke dalam. So kamu akan dapat K, X sekarang ganti dengan 10. Tolak 1 sama dengan 19. Dan seterusnya 10K sama dengan 20 dan K sama dengan 2. So di sini markah diberi dekat bahagian mana? Markah diberi sama, I will say that markah diberi kat sini lah. Okay, normally akan diberi di bahagian sini. Ganti, anda ganti. Dan satu lagi jawapan. Ini di bahagian ini adalah penyelesaian linear. Kalau anda tak pandai nak selesaikan linear, memang hilang markah. So soalan ini 3 markah. Tak pun sampai 3 minit. Okay, because ingat satu markah adalah 1.5 minit. So bagi jawab soalan ini tak sampai 3 minit. You can do it. Sementara dengan ini kamu nampak soalan, kamu boleh catat. Okay, lepas itu kamu tengok apakah jalan kerja anda sama tak dengan yang cikgu punya. I'm very slow. I do it very slow. I tak rush. Okay, anda tengok soalan, kalau nak, you take your paper, conteng di atas paper anda. Okay, sementara tunggu cikgu menerangkan step by step.
buat beberapa perkara dalam 1 minit tu. Okay, this soalan ini agak menarik. Bila saya tengok soalan ini, saya sukalah because ini ada melibatkan sedikit pemikiran. Okay, if you want to try, you may try it now. Okay, it is given kalau yang ada BM kan, ada di sini kelas kita mix ada BM, ada BI. So kalau yang BM, you baca BM, kalau yang BI, you baca BI. It is given that alpha and beta are the roots of the quadratic equation. Diberi dia, ini bukan quadratic equation yang diberi ini, bukan dalam general form, bukan dalam intercept form, bukan dalam vertex form. Okay, and alpha equals to 4 beta, where P is constant. Diberi alpha dan beta adalah punca bagi persamaan kuadratik ini. Dan alpha sama dengan 4 beta dengan keadaan P adalah pemalar. Normally kalau soalan yang kita pernah buat, dia akan suruh kita buat terbit untuk ayat ni, untuk bahagian ayat ini dia agak lain sedikit. Untuk yang latihan rutin kita, dia akan suruh kita buat bentukkan, soalan akan minta kita bentukkan satu persamaan lagi dengan alpha beta yang diberi, yang baru. Mungkin dia kata yang inilah, mungkin yang dia bagi yang ini. Ataupun dia bagi 2 alpha dengan 2 beta. Bentukkan persamaan baru, gunakan yang ini. Tapi soalan ni agak lain sedikit dia punya style. Tapi adakah dia susah? No, dia tak susah. You jangan panik bila sekali kamu tengok soalan ni, jangan panik. Okay, cikgu nak mulakan ni. So how I mulakan, I baca ayat pertama dia kata alpha beta. Okay, saya dah tahu alpha dan beta. Alpha dan beta ini adalah punca bagi persamaan yang diberi, iaitu 2x tolak 3 dengan x tambah 4 tambah P sama dengan 0. Ini persamaan yang diberi. So bila persamaan ini diberi dan dia bukan dalam general form, tugas yang pertama anda adalah kembangkan dia. Kembang dia kena buat cepat sikit lah. So kamu akan dapat 2x kuasa 2 tambah 8 tolak 3, so you akan dapat tambah 5x, okay, and then 3 darab 4 negatif 12, and then tambah P sama dengan sifar. Ini dia, ini yang dikatakan general form. Bila dalam general form yang melibatkan alpha dan beta, you kena tahu, you kena cari SOR, you kena cari POR. So SOR kalau ikutkan formula yang kita tahu, SOR formula dia adalah yang selalu anda buatlah, B negatif B over A, and POR adalah C over A yang kamu buat. Am I right? Betul atau tidak? Kalau betul, angkat tangan sikit. Raise your hand. Ya, betul. Pandai Nurin. Nurin buat kerja kan? Okay, good. Nah, so kalau dah betul, what do you do? So di sini, what do you get? You akan dapat SOR anda daripada warna hitam. Ini SOR ialah negatif 5/2. So untuk POR anda, this is the whole term untuk C anda. Berhati-hati. This is your A, this is your A, this is your B, and this is your C. Yang tak ada X punya adalah C anda. So, untuk menyenangkan saya melihat, saya buat P positif di depan dahululah. P and then tolak 12 over dengan 2. Okay, dah siap. So ini saja yang selalunya kita buat, kita boleh buat sampai level ini. Kita belum guna pakai lagi maklumat yang diberi ini. Apa maksud dia alpha sama dengan 4 beta ini? So kamu tengok balik punca ini. You look back to the root that you have written. Alpha beta was the earlier given. Then later they tell you that alpha equals to 4 beta. What does it mean? Senang saja, kita dah belajar kita punya substitution. Sub alpha ini dengan apa? Dengan 4 beta. So actually they are telling you that instead of telling you that one root is 4 times the other. So punca satu lagi adalah 4 kali yang satu punca lagi. Instead of using that terms, dia bagi anda dalam simbol matematik. Do you get me? Boleh faham kan ayat dia? Jangan panik. Tengok dia buat step by step, you'll be able to do. So di sini what do you do? Gunalah yang ini, buatlah kamu punya SOR. SOR kat sini, I have it as 4 beta plus beta. So SOR ini, dia mesti sama dengan ini, which is my negative 5 over 2 equals to 5 beta. So beta anda sama dengan berapa? Beta anda sama dengan negatif 1/2. Tapi selalunya beta akan duduk di sebelah kanan, kiri. So cikgu akan buat semula supaya dia lebih cantik. So beta sama dengan per 2. Beta sama dengan negatif 1/2. Dah, saya dapat. So untuk 4 markah ini, saya dah boleh sekurang-kurangnya dapat 1 ataupun 2 markah di sini.
Saya nak teruskan perjalanan saya. Saya gunakan warna lain untuk perjalanan saya. Saya cari, okay, dah ada SOR. Now I go for my POR untuk punca yang ini. So POR saya adalah 4 beta darab dengan beta. So what do I have? I have it as 4 beta squared. 4 beta squared sama dengan siapa? Sama dengan P tolak 12 per 2. Okay, nak? So bila di sini you nak 4 beta. Okay, 4 beta kuasa 2. So now dekat sini what do you want to do? Okay, sub lah. Nampak tak yang ini? Nampak tak yang ini? Beta. So gantikan 4 beta dengan negatif 1 per 2 squared. So bila kamu gantikan yang ini 1 2 squared kat sini. Okay. Negatif 1 per 2, jangan panik, negatif 1 per 2 bracket, darab dengan negatif 1 per 2, you akan dapat 1 per 4. You will get 1 over 4. 1 over 4 darab dengan 4, what do you get? You akan dapat 1. Okay, akan dapat 1. Means that your P minus 12 will be equals to 2. Dan akhirnya P equals to 14. Siap. Because soalan dia suruh buat apa? Find the value. Soalan ni suruh buat apa? Find the value of P. Cari nilai P. Dan anda telah berjaya mendapat nilai P di sini. Okay, do you get me this question? So soalan dia untuk maklumat ini, untuk soalan ini diberi, untuk ayat ini diberi. Untuk bahagian ini diberi, untuk yang ini diberi. Alpha equals to 4 beta. Ada banyak cara. Ya, okay. Kalau ikut yang biasa, dia akan beritahu anda satu punca adalah 3 kali punca yang satu lagi. Ataupun satu punca adalah punca kuasa 2 yang satu lagi. So you bentuklah. So this is a normal question. Cuma yang ini dia berikan dalam bentuk begini. Don't get panic. Will that be okay with you? So kalau nak tahu markah kat mana, sebenarnya hari ini cikgu pun tak nak tegas sangat di bahagian di mana markah diberi. I'm here just to buat sedikit revision untuk anda bagaimana nak selesaikan soalan. So markah cikgu tak akan banyak sentuh lah kat sini. Okay, Anand? So far, am I too fast for you? Okay, kalau if you have question then you may type dekat chat box. Okay, cikgu ini paper mana sebab pernah jawab bagus. Danny kata pernah jawab, you boleh dapat betul tak semua? Nanti cikgu tanya Danny Danny jawab Okay, good. That means bagus. This is why I encourage you jawab soalan state yang banyak. At least bila manalah tahu sekali nasib kita masa dekat SPM yang actual on the 10th of March nanti, you tengok soalan soalan ni pernah saya buat. You tahulah bagaimana you nak selesaikan dia. It will help you. So the more you get practice, the better you will be. Don't worry. Okay, kita terus lagi pergi ke soalan keempat kat sini. Ini dia. This is also one of the question. Ini pun soalan dia terbalik. Selalunya bagi soalan ini, soalan akan suruh kita cari julat jawapan. So akhirnya kalau ikutkan routine question, soalan yang kita akan dapat dia akan bagi dalam bentuk kuadratik, dia akan bagi soalan dalam, cikgu gunakan warna biru. Okay, dia akan bagi dalam quadratic equation, lepas quadratic equation, bukan equation, dia bagi dalam quadratic inequality. Okay, dia bagi dalam inequality. Contohnya dia bagi-bagi ni ax squared plus bx plus c greater or equals to 0. Okay, the next step you factorize. Okay, the third step yang you akan come up with the answer is x begini. You punya jawapan. Let's say lah A and B. Ini jawapan anda. You this one. Ini yang this is a very routine question yang dia tanya. Tapi kali ini terbalik. Dia terbalik. Dia bagi ini dalam bentuk ini. Anda dikehendaki tengok soalan dia. Form the quadratic inequality. Dia nak kamu bentukkan persamaan, dia nak kamu bentukkan kesamaan kuadratik. They want you to come up with this. Dia nak kamu bentukkan yang ini. Terbalik. Terbalik. Sebab itu cikgu nasihatkan anda bila kamu buat kerja, jangan menghafal. Jangan menghafal langkah dalam anda latihan anda. Sebaliknya sebelum kamu menghafal, kamu perlu tahu konsep bagaimana. So bila soalan ini wujud pada anda, then it shouldn't be a problem. Okay, now let's start our work. Cikgu nak padamkan yang ini dahulu. Kerja cikgu memang comok sikit lah. The otak tu memang, how you see the screen, how I write, itulah otak saya. Okay, saya akan teruskan untuk ke inequality saya sekarang. Bagaimana saya nak bentukkannya? Kalau ikutkan yang ini, okay, saya tengok, yang ini root.
Okay, you buatlah. What I can do here is, saya akan buat begini saya tarik dia naik sedikit. Okay, nak bersihkan dia. Okay, so saya pergi ke warna biru. Okay, ini punca. So X equals to -1 or X equals to 5/2. Saya buat langkah demi langkah. Konsep, I'm applying konsep. Oh, cikgu pernah ajar yang ini X tambah 1 sama dengan 0 dan ini adalah 2X sama dengan 5 dan 2X tolak 5 sama dengan 0. Bila kurungan ini dengan kurungan ini digabungkan, okay, bila digabungkan saya akan tulis X, dia punya X, okay. Dia punya X tambah 1 kurungan ini dengan 2X tolak 5. Kurang ini, saya akan tulis dengan sama dengan, I will write it as equal. Bila I write it as equal, okay, bila saya tulis dia dalam bentuk equal ini, dan saya dah tak boleh jawab because soalan dia nakkan apa? Inequality. Ini simbol apa yang saya tulis? Ini sama dengan. So how am I going to continue to my work? How am I going to continue to my work? Gambar raja sekarang ini memain peranan yang amat penting. So this is your y-axis. Semua tengok kat sini. So cikgu lebarkan cikgu punya ini. This is my y-axis. Ini adalah paksi y saya. Okay, paksi y saya di atas bahagian ini adalah positif dan di bawah bahagian ini adalah negatif. Ini bermaksud, okay, ini bermaksud fungsi daripada saya menulis ini, fungsi yang saya diberi dalam gambar raja adalah kurang daripada sifar. Okay, it should be less than 0. Okay, saya letak equal sign. Kenapa saya letak equal sign? Because dia adalah garis bersambung. Okay, equal sign. So, this is my function. This is my function. So, apa yang saya buat sekarang? Saya letaklah, saya gantikan ini dengan bracket saya. 2X tolak 5 kurang atau sama dengan sifar. Dan ini adalah, this is not quadratic equation. Okay, this is not quadratic inequality. Dia belum lagi diselesaikan. So, what am I going to do now? Saya akan teruskan dan saya kembangkan 2X kuasa 2 tolak 5X tambah 2X, so tolak 3X tolak 5 less or equals to 0. Siap. Nampak tak soalan dia ditanya macam mana? Kalau ikutkan rutin yang biasa, kalau ikutkan soalan yang biasa yang diberi, anda diberi ini, okey cikgu gunakan warna merah. Anda diberi ini, anda pergi ke langkah sini, anda pergi dapatkan jawapan. Jawapan inilah jawapan dalam yang kamu lorek ni. So kamu akan beritahu jawapan dia, X is in between -1 or 5/2. Ini kamu jawab. Tapi soalan dia sekarang dia terbalik. Okey, dia terbalik, dia bagi gambar raja, anda disuruh bagi jawapan begini. Boleh tak? Do you understand? Danny, yang ini boleh buat tak tadi? Kata pernah buat yang ini, soalan ni boleh buat. Danny? Danny, are you there? Dia tak jawab, tak tahu ada ke tak ada? Teacher, I have a question. You got question? Okay. What question? This question. I would like to ask if I start with the x plus 1 bracket below fx. Can I start with that? Below fx, below fx, you start with this one? Yeah. Wait. You start with this one? Yeah, my answer is only 2 line. Pardon, 2 line? 2 line. My answer is only 2 line. Oh, fine, it's okay. This is actually the working. Working here. Okay, now you will get full mark for this. Why? Because your -1 have changed into +1. You get the value. Your 5/2 has changed into -5/2. Is here. Means that you already skip this step. You skip this step because you already master. You skip this step. Okay, this step you skip. Okay, this step. Yes. Soalan ni cikgu tanya, you boleh buat ke? Right. Okay, anak. So Gavin, will that be okay? Yes, thank you, teacher. Okay. So please make sure. Okay. Kalau okay, yes. Elisa? Kalau inequalities tu smaller than saja tak equal. So maksudnya garisan tu putus-putus ke? Ataupun Actually for this question under this dia tidak berapa for our case yang this one dia tidak berapa. But anyhow you nampak dia garis itu adalah sambung. Then you letaklah equal sign.
Kan kita dah belajar kan? Kalau ada garis putus, this is our X. Kalau garis putus, kalau dia lorek kat sini, means that is X is greater than. Okay, kalau dia adalah garis sambung, cikgu gunakan warna lain. Okay, kalau dia adalah garis sambung begini, okay, cat kat sini. So, X is less or equal to, macam itu. Okay, kalau nampak garis sambung, buatlah dia simbol dia. But anyhow, yang ini kita tidak berapa penalize student on this. Asalkan simbol dia less than, ada equal, tak ada equal, then will be fine. Okay, Nat? Untuk bahagian ini sahaja. For this part only. Okay tak Elisa? Boleh teacher, thank you. Okay, siapa lagi ada soalan you may ask in this one. Slow step by step. Cikgu dah terangkan kalau gambar raja diberi begini, dia memang terbalik. Soalan ni memang terbalik. Betul tak? How you feel this question? Our question is just like normal. Quadratic equation diberi, inequality diberi, kita factorize, then kita dapatkan the range jawapan dia. Kita lorek, kita lukis graf kita, dan kita lorek. Tapi sekarang dia bagi terbalik. So you mesti tahu cara dia, right? So masih lagi apply the knowledge in you, cuma sekarang kamu undur balik, itu sahaja. Right, so dah habis soalan ini, kita pergi ke soalan yang ke-5 sekarang. Okay, this is also, soalan ini memang rutin lah. Kita buat secara santai sahaja untuk recall balik. Supaya bila jumpa soalan ini, dia tak panik. Sekali kita tengok soalan ini. Okay, dalam simbol yang diberi, fx ini. So, you have to pay attention kepada yang ini. Apakah ini? Apakah bentuk ini? Adakah dia perfect square? Adakah dia dalam CTS? Completing the square? Ya atau tidak? Someone answer to my question? Ya. Ya, dia dalam yang ini. So, dalam paper 1 boleh buat shortcut. Shortcut apa? You nak shortcut? Dan ni shortcut apa? Okay, kalau untuk soalan ini, okay, tengok soalan ini. Dia ada 3 markah. Okay, di sini soalan ini ada 3 markah. Ada 3 markah. And dia ada soalan A, soalan B. Okay, you want to know whether you boleh buat shortcut atau tidak, Danny? Pay attention here. So, di sini nampak dia ada M, dia ada soalan untuk M, dia ada jawapan untuk P, dia ada N. So, untuk soalan begini, tak perlu jalan kerja. Terus bagi jawapan sudah boleh dapat markah. Kerana setiap satu tu satu markah untuk jawapan. Tapi sebelum kamu nak terus bagi jawapan, unless cikgu, nasihat cikgu lah, dalam exam nanti you are blur. You tengok soalan tu, fikir 2-3 kali sampai 10 kali kamu fikir, you do not know. Tapi sekali kamu tengok 3 markah untuk M, P and N. Contenglah nilai apa-apa saja. Ikutkan gambar raja, your luck. Mungkin daripada 3 nombor yang kamu bagi MPN itu, you boleh dapat 1 ataupun 2 markah. Manalah tahu, your luck is with you, you dapat 3 markah tapi you tak tahu kenapa you dapat betul. So just jangan biarkan soalan anda kosong tidak berjawab. Right? So harap anda faham apa maksud cikgu Mesti jawab. So sekejap. Cikgu nak yang ini dahulu. Okay. Patah balik pada soalan. So, bila sekali saya tengok yang CTS ini, what should I know? Okay, saya perlu tahu, dalam expression ini, X tolak 3 equals to 0. That will give me the axis of symmetry. So, X equals to -3. Sekali saya tengok gambar raja ini, okay, dalam koordinat ini, M, -7, ini adalah X, ini adalah Y. Jangan beritahu cikgu, cikgu macam mana cikgu tahu? This is coordinate. So dengan itu gantilah M, X ini dengan M. So M equals to -3. You dah dapat 1 markah. Tapi jangan lupa jawapan anda mesti biar dia duduk M. Biarkan jawapan anda duduk di sini. M sama dengan Cikgu, M equals to 3. Wait, cikgu buat salah ke? Cakap punya pasal je. Cikgu tarik dia turun sekejap. Pandai. Cakap punya pasal. Sebab itulah bila, thank you siapa yang bagi tahu tadi? Syok sendiri. Nurin. Okay, Nurin. Oh, very good. So S, M equals to 3. Tengok. So inilah, don't take for granted. Bila buat kerja anda in exam, pastikan otak anda semua fikirkan soalan dan your mata ikut you punya tangan menulis. Kadang-kadang otak kita terfikir ke depan. Macam saya lah terfikir ke depan. Dia terbawa simbol dia. Walaupun sekali kita tengok gambar raja, memang M terletak di paksi positif X. Tak mungkin dia adalah -3.
Right. Okay, good Nurin. Thank you. So selepas itu kita pergi ke apakah nilai negatif 7 ini. Kita tengok dekat raja ini. Negatif 7 ini apa dia? Negatif 7. Negatif 7 kat sini. This is the minimum value. So daripada kita punya CTS, ini dia adalah minimum value kita. So you punya jalan kerja will be 2p minus 1 equals to negative 7. So 2p equals to negative 6. Equals to negative 6. So p equals to negative 3. So dah dapat p equals to negative 3. Boleh? So jadi you may ask me, cikgu perlu ke saya buat jalan kerja ini? Buatlah sedikit supaya bila saya nak semak balik, at least saya nampak kesilapan saya apa yang telah saya buatkan tadi. Kalaulah anda terus buat jawapan macam saya tadi, saya terus buat M sama dengan negatif 3 dan saya tak ada bahagian ini untuk saya semak kerja, hilanglah satu markah saya kerana kecuaian sendiri. Boleh tak? Tapi bila buat jalan kerja, janganlah buang masa sangat dekat jalan kerja anda. Do not spend too much time on your working. Okay, lepas itu cari nilai N. N tu kat mana? N ini kat sini. So how do you look for the value of N? So benarkan cikgu ambil masa sedikit untuk padam ini. M kita dah dapat. So how do you get the value of N kat sini? How do you get the value of N? So sekarang tugas anda adalah ganti balik Fx equals to X minus 3 squared. Minimum value is negative 7. Ini dia. Tulis ini. So dekat titik koordinat N, how do you write the coordinate of N? X adalah sifar N. Okay, what is sifar? What is 0? Your X. What is N? The value of Fx or your value of Y. So sekarang ini dah tukar menjadi N equals to X adalah sifar tolak 3 squared minus 7. So then you get 9 minus 7 N. So your N will be equals to 2. So then you may ask me, cikgu perlu ke saya buat jalan kerja ini? Jalan kerja is just that you nak dapat jawapan ini perlu ada jalan kerja. Why not one shot? You tuliskan dia so that you boleh gunakan dia untuk semak balik kerja anda nanti. Very okay? So di sini 3 markah. You already get 1 mark here, 1 mark here, 1 mark here. Okay, cuma yang mungkin yang ini yang tak perlu jalan kerja, tapi jangan silap tengok lah. Itu dia. Kalau boleh, sediakan jalan kerja untuk penyemakan jalan kerja, jawapan anda nanti di akhir habis paper anda. Let's say you have another 10 minutes. Semaklah satu persatu. Bila kamu nak semak dekat bahagian jalan kerja. Adakah kamu dah tulis simbol itu salah masa kamu buat operasi? Kalau perlukan tekan calculator, tekan lagi sekali calculator. Tapi jangan panik tau. Jangan panik. Last minute kalau kamu detect a very major mistake, I will advise you, jangan tukar sangat. Okay, kalau major mistake yang you panic, you tak tahu sama ada you punya detection itu betul atau tidak, jangan buat ubah apa-apa unless you dah confirm. Okay, because last minute akan buat lagi kamu gelabah. Because everyone is chasing after the A result. Boleh tak untuk soalan tadi? Puan Gan nak tambah? Ya, ya. Puan Gan nak tambah? Ya, tambah. Okay. Cuma nak bagi tahu budak apa? Cakap, no, don't worry. Kalau boleh kalau boleh dalam masa-masa last minute dia semak jawapan tu, jangan cancel jawapan awak. Awak biar good. je. Kalau awak buat jalan kerja yang baru tu, jawapan yang lama tu awak biar saja. Dan make sure jangan tanda apa? Underline the answer tu jangan buat lah. Biar. Jangan, okay, the final answer jangan buat. Okay, contohnya kat sini Okay, wait you give me 1 minute. Okay, saya padam yang ini. I take away this one lah. Okay, I take away this one. Contohnya lah saya ada jalan kerja. You jangan buat yang ini. Jangan buat 2 line untuk final answer. Dan jangan batalkan. Don't kata, oh ini jalan kerja salah. Jangan batalkan. Biarkan dia. Jangan batalkan. Betul. 2P tolak 1 sama dengan 7. Contohnya 2P sama dengan 8. So P sama dengan 4. So you do not know which answer is correct. Because you tengah panic sekarang kan. Okay, yang ini cikgu pun padam sekejap. Cikgu nak tunjuk. So let's say tadi 2P tolak 1 sama dengan negatif 7. And 2P sama dengan negatif 6. So P sama dengan negatif 3. So you have 2 sets of answer. Satu di kiri dan satu di kanan. Ini yang cikgu use kata. Jangan pergi underline jawapan. Kalau underline jawapan, this is the one that we are going to check. Your final answer. So jangan buat apa-apa. Don't do anything. Just leave it. Just leave it di sini. Just leave it di sebelah kiri dan kanan. Okay, sebelah kiri dan kanan. Okay, mana saya punya. Okay.
Leave it di sebelah kiri. So pemeriksa tahulah dia nak buat apa. Okay, supaya tak ada hilang. Jangan pandai-pandai pergi, oh yang betul punya kamu pergi batal. Habis. Semua markah sudah hilang. Okay, ini salah, ini pun salah. Right? Boleh tak anak murid semua? Do you understand? Tapi jangan buang masa pula. Oh, cikgu Yus dengan cikgu Gan kata boleh buat jalan kerja banyak-banyak. Satu soalan pun buatlah 5 jalan kerja. Buang masa buat apa? Jimatlah masa tu untuk jawab soalan lain. Jangan satu soalan tu sampai 5 jalan kerja you tunjuk. Kononnya nak dapat markah. Okay, please work smart for your score. Ya, betul. Teacher. Yes. Ya, cikgu Yus pun kata Teacher. betul. Ya, saya. Siapa? Elisa. Kalau satu guna pen, lagi satu guna pensel, dikira juga masa saya Ya, guna tak tanda kisah. juga. Pencil dengan pen tak ada penalize. Okay, tak ada penalize. But bila anda gunakan pencil, pastikan pencil adalah jenis yang terang. Okay? Contohnya anda pun dah mengalami masa scanning you punya kerja, masa kamu buat nota guna pencil. Pernah tak cuba tak? Kamu pernah scan you punya kerja, pergi photostat you punya kerja kawan yang gunakan pencil. Yang keluar itu tak berapa jelas. Betul atau tidak? So pastikan kalau kamu nak gunakan pencil itu adalah gelap sehingga bila saya buat scanning ataupun saya buat photostat, keluar itu adalah jelas. Sebab itulah cikgu nasihatkan gunakan pen hitam untuk jawab. And try to avoid gunakan gel pen. Okay, gunakan ball pen. Okay, Danny? Cikgu, kalau saya buat jalan kira tak bukan dekat jawapan tapi saya buat kira dekat sebelah graf, saya labelkan dia sebagai A dengan B. Dekat ruangan jawapan ada tak kamu tulis A, B? Dekat ruangan jawapan ada tak jawapan? Contoh maksud cikgu, you dah buat contohnya bahagian ini adalah bahagian B kan? Okey, cikgu label dekat sini bahagian B. Okey. Cikgu buat gemuk sikit lah ya. Dia punya style. Okey, ini adalah bahagian B. Ini yang Daniel maksud kan? Dekat sini Daniel buat kerja tak? Tak. Daniel buat kat sini kan? Yang ini ada tak? Yang ini perlu ada. Yang ini yang perlu ada. Unless kertas soalan tak ada label ini. Dan ini diterima. Boleh tak? Boleh. So kalau begini Danny kata, takkanlah saya nak buang masa untuk salin semula. Tengok soalan dia nak N kan? Ambillah N itu terus. N sama dengan 2. Cukup. Ini pun dah cukup. Baik, jalan kerja boleh kat mana-mana tapi jawapan pastikan berada dekat ruangan dia. Tapi cikgu nasihatkan kalau boleh jalan kerja ikut ruangan yang diberi. Kalau dia ada ruangan A dan B. Kalau ada ruangan A dan B, ikut dia punya ruangan. Supaya tak memeningkan cikgu menanda. Kerana kali ini penandaan berlaku waktu bersekolah. Tak macam sebelum ini cikgu menanda waktu cuti. Dan satu hari cikgu kena habiskan dalam 20 ke 25 skrip. So tulisan calon amat penting. Dia mesti clear dan jelas. Jangan sampai cikgu nak mencari jawapan tak tahu kat mana dia sorok, cikgu pun terlepas pandang. Boleh tak? Take note on that. Dan tulisan tu jangan besar macam gajah lah sampai tak ada tempat lagi nak jawab soalan membuat jalan kerja yang bahagian lain. Okay? Tulisan tu agak ala kadar. Ikutlah tengok soalan tu besar macam mana tulisan itu. Tulisan kita pun lebih kurang macam itu style dia. Okay? Ataupun font dia. Boleh? Ada soalan lagi? Kamu boleh tanya soalan apa-apa saja. Cikgu akan jawab. Cikgu dan Cikgu Yus akan cuba jawab. We don't want you to get panic. Kalau tak ada, kita teruskan pergi ke soalan 6. Ini dia. So sekali kita tengok, ini adalah tajuk index. Okay, how do we know that it's index? Kerana dia ada base dengan kuasa. Index lah tajuk dia. Solve. Soalan dia kata solve. Dia nak selesaikan. Solve. Selesaikan. Solve. Solve maksudnya apa? Dia nak tahulah value of X. Apa dia? Dia nak tahu value of X. Okay. So bila dia nak tahu value of X, langkah pertama anda, kita kena tengok nombor yang diberi. Sekali saya nampak ada nombor 3, ada nombor 9, ada nombor 27. And otak saya sekali dah pandang, oh ini ada kaitan dengan, dan nombor-nombor yang diberi ini adalah nombor gandaan 3. Oh gandaan 3 semua tukar kepada base 3 lah. Tapi sebelum kita tukar ke base 3, sekali saya tengok, benda ni dia datang kacau. Okay, apa punca kuasa 2 ini? So langkah pertama untuk memudahkan kerja kita, what we do? Kita mansuhkan kita punya punca kuasa 2 ini. So akan ditulis dia ruangan jawapan 27
to the power of 3 to the power of 3 minus x equals to 1 over 9. Okay, tukar ini kepada bentuk indeks dia, iaitu 9 to the power of negative x. Okay, tukar bentuk dia. Ini adalah ikut peraturan kita punya indeks. Okay, indeks punya rule. Kita tukar dia. Formula ataupun hukum dia adalah a to the power of negative a. Okay, a to the power of negative a equals to 1 over a to the power of n. Ini dia. Pakai rumus yang diberi yang di bahagian awal yang cikgu dah tunjuk tadi. Okay, teruskan yang ini. So what I do? Ini adalah 9 to the power of this one. And bagaimana kamu hilangkan punca kuasa 2 ni? Kamu kuasa 2. So di sebelah kiri dan kanan kamu kuasa 2. Saya kuasa 2. Step by step. Langkah pertama ini hilangkan punca kuasa 2. So kalau you nak lebih kemas lagi kerja, susun ini. So 9 to the power of negative 2x. Susun ini dahulu. Kalau kamu tak biasa nak buat banyak line satu kerja. So dan seterusnya ini. Ini boleh saya tukar kepada base 3. So base 3 dia akan jadi 3 kuasa berapa? 27? 3 kuasa berapa? 3. Yes. 3 dan 3 tolak x. Sama dengan 3 kuasa 2 adalah 9 negatif 2x. So di bawah indeks kita dah belajar, bila base dah sama, kita akan bandingkan indeks. So I will get 9 tolak 3x sama dengan negatif 4x. Okay, 9 tolak 3x, am I right? 9 tolak 3x. Okay, 9 tolak 3x. Sama dengan 9 tolak 3x. Sama dengan negatif 4x. So what I get now? So 3 tolak 3x ini, saya operate dia di sebelah kanan. Saya akan dapat dia sebagai negatif x. Okay, negatif, gemuk pula. Okay, negatif x sekejap cikgu padamkan. Okay, negatif x sama dengan 9. Akhirnya, x sama dengan negatif 9. Berapa markah? Dah kamu dapat 4 markah. 4 markah ini melibatkan markah apa? Ada pertukaran base. Melibatkan pertukaran base. Okey, ada melibatkan power ataupun kuasa 2. Lepas tu ada melibatkan bandingkan. Okey, apa yang kamu bandingkan? Kalau indeks dah sama, bandingkan base. Kalau base dah sama, bandingkan indeks. 3 benda ini. Akhirnya dapatlah markah yang keempat ini. Boleh? Dan you kata, cikgu, mesti ke saya ikut jalan kerja ini? Boleh tak saya tukarkan base ini dahulu? Boleh, tak kisah. Asalkan anda guna pakai benda ini. Tapi jangan tekan kalkulator pula. Kerana kalkulator yang canggih tu kan, boleh kamu masuk keluar nilai X. Itu tak boleh lah. Kerana kamu akan dapat ini saja. Kalkulator akan memberikan ini jawapan tanpa jalan kerja. Tengok ini, 4 markah. 4 markah memerlukan jalan kerja. Okey, tak boleh terus kepada jawapan. Terus dah kepada jawapan, memang dapat kosong. Okey, ada soalan nak tanya untuk soalan ini? This is a very normal question. Ada tak soalan nak tanya? Soalan ini macam dah senang kan? Kalau tak ada soalan, raise hand. Kita teruskan. Ada ke anak murid depan cikgu ni? Macam tak ada orang aja. Raise hand. Raise hand. Itu cadangan cikgu use tadi. Dia kata kalau nak suruh budak jawab ataupun tak dia malas, raise hand, dia suka. Kalau kita buat gunakan team kan, lain kali kita buat dalam team. Tak berpeluang. Next time you go to college, you ask a lecturer gunakan team. Team ada bahagian tepuk tangan. I like it so much. Boleh main-main lagi. Okay, siapa yang baru masuk? Okay, tak apa. I admit dia. Okay, soalan 7. Kita pergi ke soalan 7. Okay, soalan 7. Log. Kita tahu tak soalan ini adalah tajuk log. How do we know? Because ada perkataan log. Log is the easiest topic for us to detect kerana dia ada perkataan log. Okay, so sekali kita tahu log, nak selesaikan log ini, kita ada beberapa perkara kita nak tengok. Kita nak tengok base dia. Untuk selesaikan log, base mesti sama. Kalau base tak sama, kita tak boleh selesaikan. Sekali saya tengok, ini base 9 dan ini base 3. Base dia lain-lain, saya tak boleh buat. So terpulang, kamu nak tukar base 9 ke base 3 ataupun base 3 ke base 9. Terpulang pada diri anda. It's okay. But normally for me, in order to make my life easy, saya akan tukarkan nombor besar ke kecil. Saya akan ikut.
Okay, bawa yang besar, tukar ikut base kecil. So, saya punya jalan kerja untuk yang ini, saya akan buat tukar base. So, di sini langkah yang perlu anda lakukan ialah change the base. Changing base. Okay, change base. So, dia adalah log, kerana base 3 adalah kecil, saya nak ikut yang ni. Base, log base 3x over log base 3 9. Ini dia. Adalah untuk log base 9x tukar base 3. So sama dengan log base 3 2. So apa ini? By right you shouldn't have any problem in this. So saya bawa dia keluar kerana kita buat ulang kaji So cikgu buat sedikit penulisan untuk anda lah. Okay. So dekat sini log base 3 untuk yang ini, cikgu keluarkan dia log base 3 9. Yang ini akan ditulis sebagai log base 3 3 to the power of 2. Jangan kata 3 to the power of 3 is 9. Okay? Ambil calculator, double check. So di sini ikutkan hukum dia, 2 ini boleh dibawa ke depan. So 2, besar sikit sorry Okay, 2, apa benda yang saya guna ni? Okay, 2 log base 3 3. Log base 3 3 ini, nilai ini, log base 3 3 ini adalah 1. So you will get your answer this one as 2. So di sini jalan kerja anda ialah log base 3x divided by 2 equals to log base 3. Mana saya punya nombor ini sudah hilang. Okay, dah anda berada dekat sini. So bila anda berada dekat sini, what do you do now? Okay, apa yang perlu anda lakukan sekarang? What do you do now? So, kita tengok balik. Ada penyebut. Kalau ikutkan pecahan yang kita selesaikan, kita nak selesaikan, kita akan hilangkan pecahan ataupun penyebut itu. So, kita cross multiply. Kita akan cross multiply. So, bila saya cross multiply, saya akan dapat log base 3 x equals to 2 log base 3 2. Okay, dan ikut hukum 2 ini, saya nak shortcut, akan dibawa ke sini. So, bila dibawa ke sini, nombor ini akan menjadi log base 3x equals to log base 3 4. So, apakah jawapan untuk x anda? Selesaikan. What is the value of x? Can you tell me? 4. Yes. Senang tak? Very easy. So, jangan panic. So, how do you detect this question? Bagaimana you detect this question? Tengok. Adakah base dia sama? This is the rules of using nak selesaikan tajuk log. Base mesti sama. Kalau tak sama, tukar base yang sama. Right. Okay. So, this is question number 7. Teacher, nak tanya boleh? Boleh tanya. Kalau tak buat formula macam selalu yang cikgu Hafizah dengan teacher sendiri buat semacam log CA, log over log CB tu macam first step ni. Kalau Macam tak buat, saya yang tak buat macam tu, tapi saya teruskan punca ni, jadikan dia sebagai punca terus. Macam ni you buat gini. This is what you meant. Ini tak boleh. Kenapa ini tak boleh? Memang jawapan keluar adalah sama. Dalam kita punya hukum log, okay, tak ada formula ini. Tak ada hukum ini. Kalau tak ada hukum, kita ikut dia tak sah. Macam tu. Dia bukannya salah tapi tak sah. Faham tak? Dia tak. So kalau kata Danny kata, cikgu saya dah biasa macam mana? Jangan padamkan. Bila you dah dapat langkah ini, you padam yang ini. Jangan sertakan dalam you punya exam paper. Faham tak? Faham. Because dia tak ada dalam hukum log kita. Hukum log kita ada berapa? Ada darab, ada bahagi, ada tukar indeks. Ada tukar indeks, ada tukar base dia. Okay, ada power yang dibawa ke depan. Itu sahaja. Tak ada yang kuarter kata punca kuasa base dia dengan punca kuasa nilai dia. Dia adalah sama. Kalau ikutkan yang Danny punya kerja ni, lagi senang lah. Okay, cikgu padam yang ini Cikgu padamkan yang ini. Ikutkan yang Danny, dia buat begini. Okay, log punca yang ni 9, punca kuasa yang ini sama dengan, ini lagi cepat. 3 kuasa 2. So yang ini dia akan dapat log 3 punca kuasa X sama dengan log base yang ini. So sekarang Danny dah boleh banding betul. Punca kuasa X
punca kuasa 2x sama dengan 2. Sama dengan mana saya punya sama dengan 2. So x sama dengan 4. Samalah dengan jawapan. Sama, memang sama. Dia tak salah, betul? Inilah jalan kerja Danny, betul tak Danny? The green color is yours. Betul. Betul tak? Betul. So tapi dalam kita punya penanda ada ke ini dalam kita punya hukum? Dia tak ada dalam hukum. Tapi bila dia ni buat kerja, ini memang sah digunakan. Dia ni gunakan ini untuk buat penyemakan. Okey, buat penyemakan. Dia tak boleh diselesaikan. Tengok jalan kerja yang cikgu tunjuk kat sini. Tak ada macam itu. Tak ada pun nampak punca kuasa 2x macam dekat sebelah warna biru tu. Boleh tak? Boleh cikgu. Okay, cuba try to adjust. Boleh guna ini untuk semak jawapan. Yang warna hijau tu boleh guna untuk semak jawapan. Right? Try to perform. Jangan sampai markah diambil. Okay, what's your comment on Cikgu Yus on this? Ya, yang inilah yang Yus cakap apa? Tak boleh guna shortcut. Ini shortcut. Yes. Boleh tak? Yang lain ada tak soalan lagi nak tanya before we proceed? Don't worry, kita punya kelas is bersantai sahaja. Right? Kalau ada, then kita buat lagi mungkin waktu malam. Kalau tak habis, kalau you want, then we do it at night. Sebelum paper hari Isnin, boleh lagi kamu buat hari ulang kaji esok. Okay, so kita teruskan lagi dengan soalan yang ke mana, soalan 8 saya. Sini. Soalan ni pun senang. Semuanya senang. Mana ada yang susah maths. Okay, diagram 8 shows the straight line. Jangan panik. Okay, show the straight line of this. Ini dia bagi, soalan ini dia bagi. Maklumat diberi. Okay, stimulus dia beri cerita ini. Dia kata this is the line which is parallel. Selari dengan yang ini. So, bila perkataan parallel ini, apakah konsep yang perlu anak murid pakai? What should you know? Cakap sikit. On mic, cakap. Saya nak tengok siapa yang paling cepat. Gradient are the same. Gradient are the same. Very good. Means that your M1, M2, they are equal, right? So now your kerja is to detect what is the M. So yang ada X bersama dengan X ini adalah M. Jangan salah pilih. So meaning that your B plus 3 should be equal to negative 3B minus 4. Nampak tak? Ini yang dia trap anda. Ini bahagian ini yang dia trap anda. Dia dalam bracket. So anak murid yang tak biasa nampak, dia akan tulis ini sebagai 3B minus 4. Dia hilangkan negative sign ini. Negative sign ini dia hilang. So kalau hilang maksudnya salahlah semua. Okay. So seterusnya selesaikan sahaja. Okay. Yang ini pun saya padam. Yang ini saya pun padam kerana dia tak betul. Okay. Saya boleh gunakan back kan. Lupa tadi. Okay. Equals to negative. Okay, so akan dapat B plus 3. Sambil tu kamu tulis juga You have your paper with you, then you tulis juga. Supaya nak tengok sama ada cikgu tulis salah ke. Ataupun, tengok dah cikgu darab salah. Cakap punya pasal. So mana ada 3 tambah 4. Right, so then B positive. So akan dapat 4B equals to negative, positive 1. So B, I get it as 1/4. Siap. Right? So apa yang ditanya? Kalaulah soalan ini dah parallel keluar dalam kita punya paper dekat luar sini. So dalam SPM nanti mungkin dia tanyakan perpendicular. Perpendicular. Apalah cikgu punya ejaan ni. Perpendicular. So bila dia kata perpendicular ni, what do you do? M1, M2 lah. So this is your M1. This is your M1. Cikgu guna warna hijau. This is your M1. This is your M2. Okay. So you buatlah B plus 3. Darab dengan negatif 3B, darab dengan positif 4, yang ini you akan dapat negatif 1. So you kembang lah. Kembang then you factorize, you akan dapat B2. You akan dapat 2B. Kenapa 2B? Okay, kenapa 2B? Satu dekat sini dan satu dekat sini. Okay? Itu dia. Ikut apa yang ada. Ikut maklumat. Itu sahaja. So di sini 2 markah. Apa 2 markah? Markah dia kat mana? Satu guna pakai. Yang ini boleh tak you beritahu bila you baca parallel ini, do you know that my M1 should be equals to my M2? You guna pakai ini? Yes, 1 mark. Then answer 1 mark. Yang lain itu adalah jalan kerja. Pastikan jangan kembang salah. Macam tadi saya tulis plus 12, dah salah.
So berhati-hati dekat situ. Right? Any question for this? Ini senang. This one shouldn't be a problem. But if you have any pops up question that you want to ask, you boleh tanya. Dan kita pergi ke soalan 9. Okay, soalan 9 ini, move such that is equidistant from point P and Q. Okay, this is the garis yang diberi. R is a point, tapi R kat mana tak tahu. Move such that it is equidistant from point P and point Q. Okay, kalau dia kata equidistant, you buatlah satu garis. Andai katalah R kat mana-mana lah, you buatlah R kat sini, mana-mana. Tapi jarak ini, let's say you R is ni. Jarak ini mesti sama dengan jarak ini. Kalau jarak ini, what can I say? Oh, saya akan lukis segitiga sama kaki. Saya akan lukis segitiga sama kaki. So, buatlah segitiga sama kaki. Either your R dekat sini. Kerana dia locus, dia akan bergerak. You buatlah satu lagi segitiga sama kaki dekat sini. So akhirnya you will get this. Bila disambungkan, this will be the locus. Sekali kamu tengok garis ini adalah garis lurus. Bermaksud your equation yang kamu akan form nanti will be y equals to mx plus c. A straight line equation. Okay, dia tak akan x anda tak akan kuasa 2, y anda tak akan kuasa 2. So bagaimana saya nak selesaikan ini? This is my pengetahuan sedia ada bila saya ikuti kelas PDP cikgu. Soalan dia kata find the equation of locus R. Ini biasa. This is a routine question. So saya nak selesai lah, saya nak buat. Okay, kejap bawa dia naik sedikit. Mana saya punya bawa dia naik sedikit. Ada masalah sedikit bila nak bawa dia naik. Bawa dia naik sedikit. Okay. Untuk yang bahagian ini. Saya nak padamkan yang ini semua. Ini adalah penerangan cikgu. Harap-harap penerangan cikgu ini adalah akan membawa sedikit pembangunan minda lah dalam exam anda nanti. Okey, untuk titik P. So, untuk menentukan locus, selalunya ada 3 titik yang diberi. 2 fixed point and 1 yang bergerak. So, anda perlu tahu apakah koordinat P dan apakah koordinat Q. So, bagaimana kamu nak dapatkan koordinat P dan Q? Ia bergantung pada equation. So, dekat koordinat P at this point, remember your x is equals to 0. Okay, your x is equals to, when your x is equals to 0, your y is negative 6. Okay, ini adalah koordinat dia. How do you know? Because you gantilah 2y sama dengan 3 times 0 is 0, so equals to negative 12. So y equals to negative 6. Ini dia koordinat for this. Untuk yang koordinat Q ini, your y is equals to 0. When your y is equals to 0, 0 equals to 3x minus 12. So x equals to 4. So akhirnya this one will be 4, 0. Dah, kamu dapat koordinat ini dengan selamat. Okay, when you have got this one, barulah you teruskan kerja anda. So R is a moving point. Moving point kita label dia dalam XY. So perkataan yang ada, dia kata jarak dia sentiasa adalah sama. Jarak dari mana? Jarak dari R ke P, dia adalah sama jarak dari R ke Q. Dia sama. So this is important. Ini adalah matematik simbol yang you baca dari ayat ini. Yang you baca dari ayat dalam perkataan. So, saya akan gunakan formula distance, RP. So RP, apakah RP? This is R. And this is P. Gunakan formula distance x minus 0 squared plus y minus negative 6 squared untuk square root for RP. So, kalau nak tu, you boleh buatlah RP dekat sini. RP equals to PQ. RQ, sorry. Equals to RQ. So, sama dengan RQ. So, sekarang ini dengan ini pula. So, square root, kalau nak buat square root dululah, tak kisah. X minus 4 squared plus y minus 0 squared. So sekarang kembang lah. Okay, you boleh buat kembangan anda sendiri. So kembang, you akan dapat, first of all, what do you do? Batalkan yang ini dulu, squarekan dia dulu, kedua-dua. Bila dalam exam, unless dalam exam, okay, cikgu buat sedikit penambahan. Kalau soalan dia ada gini, dia ada 2 kat sini. Okay, sekejap cikgu buat, dia ada 2 dekat sini. So 2 kat sini, bila you kembangkan kuasa 2 ini akan menjadi 4. 2 ini akan menjadi 4. Dan yang lain you kembangkan seperti biasa. Okay. So tapi bagi soalan ini dia kata equidistance. Dia sama.
So sama tak payahlah saya nak kuasakan. Nilai itu dia tak terlibat. So kalau tak terlibat then fine. So di sini saya batalkan this one. Okay, bila saya batalkan yang ini, saya pun kembanglah. Saya pun kembangkan saya punya kerja. So what I have x squared plus y squared. Ini dah menjadi tambah 6 kan? Tambah 6 menjadi tambah 12y tambah dengan 36. Equals to x squared minus 8x plus 16 plus y squared. Okay? Square root dah hilang. So bila sampai sini, the positive x dekat kiri, x squared yang dekat kiri kanan dah dihapuskan, y pun dihapuskan. So akhirnya what do you get? You akan dapat olahkan ini ke sebelah kiri. So what do you get? Now you get it as 12y plus 8x. This is 36, 36 minus 16. So 36 minus 16, you get plus 20 equals to 20, equals to 0. This is not your final answer. Okay? This is not your final answer. Why did I say? Kalau ini 3 markah, okay, kalau kamu tinggalkan jawapan begini, kamu markah penuh adalah 2 sahaja untuk anda. Kenapa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh bagi jawapan untuk yang ini? Kenapa hilang Tak satu markah? memudahkan lagi. Yes. So ingat, so before you leave your answer, you kena tengok, adakah nombor ini nombor gandaan? Ada tak faktor sepunya? Kalau ada, kamu kena permudahkan. Bagi dia dengan berapa? Bagi dia dengan 4. 4, 3, okay, 4, 2, 8, 4, 5, 20. Okay, begini barulah you dapat tambah 1 markah lagi, barulah dapat 3 markah penuh. Boleh tak? So this is locus. So that's why I say, bila yang keluar nanti, you akan dapat dia a straight line equation, y equals to mx plus c. Kenapa? Because dari maklumat yang diberi dekat atas, dia kata equidistant yang telah saya lukiskan tadi, dia merupakan satu garis lurus. So itu dia. Itulah cara saya semak jalan kerja saya. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan 10. Ini dia. Statistik. Ini statistik ke? Okey. A set of data, betul. A set of data. Kalau ada the set of data tu, satu set data itu memang statistik lah. Consists of 5 positive number. Ini penting. Okay, n equals to 5. And it is given that this is the mean and this is the square. Okay, the square of each number. Square each number dan dia punya total. Maksudnya, nombor 1 kuasa 2 tambah dengan nombor 2 kuasa 2 tambah dengan nombor 3 kuasa 2. Nombor 3 kuasa 2 dan seterusnya. Okay, and dia bagi ini. Ada 3 maklumat. Dia bagikan x bar ini sama dengan ini. Dan summation of x squared equals to 125. And what do you call this one? This is sisihan piawai. Our sisihan piawai is standard deviation. Lupa otak dia. Okay, so ada 3 maklumat diberi. So sekarang dia nak kata ini, express h in terms of k. So bagaimana kamu kena guna pakai hubungan anda yang mana satu yang boleh menghubungkan ketiga-tiga ini. Kamu kena fikirkan nak gunakan formula mean ke, formula standard deviation ke, standard variance ke, formula variance ke, yang mana satu? Yang mana satu? So, flip kepada muka surat depan, formula page anda itu. So, pakailah you punya formula untuk yang ini. Summation of x squared over n, okay, and then minus x bar squared. Guna pakai yang ini, formula yang ini. So, bila kamu dah dapat guna formula yang betul, tengok 3 markah 3 markah. So what do you do the next? Ambilkan yang ini. This is standard deviation. So sekarang dia adalah 2k kuasa 2. Ganti saja ini. Ambil dia kat sini. 125. Capital N tu berapa? Ini dia. Ambil dia. So x bar ini berapa? Ini dia. H kuasa 2. Satu persatu anda gantikan. So jangan lupa 2k kuasa 2 kamu akan dapat 4k kuasa 2 equals to 125 divided by 5 you dapat 25 minus dengan h. So automatic h sudah keluar iaitu 25 minus 4k squared. Siap dapat jawapan. Perlu ke kamu gunakan sampai 4.5 minit untuk soalan ini? Tak perlu. Okay. Dan dia kata, cikgu macam mana saya nak tahu saya boleh buat dengan cepat? Tadi saya tengok soalan ini
pun saya tak tahu nak buat macam mana. Tengoklah apa yang diberi. Okay, tengok apa simbol yang diberi. Buka dekat muka surat formula. Tengok mana satu formula yang melibatkan ketiga-tiga sebutan itu. Gunakan formula itu. Tapi jangan beritahu cikgu sampai kuasa 2 nak hilangkan, nak susun linear pun tak boleh. Macam mana nak ambil MX? Boleh tak? You can do it. I believe that you can do it. The result is in your hand. Jangan panik. Okay, jangan panik. Sampai sekarang, tak ada pun saya dah 10 soalan kita buat. So dah 10 soalan, dah lebih kurang, I believe that 40 markah pun dah masuk poket kita dengan senang. Tak ada pun satu soalan yang susah. Okay, tak ada pun satu soalan yang susah. So kita teruskan lagi dengan ke soalan yang ini. Satu lagi. Ini ada sedikit kesilapan. Bila saya buat soalan ni, saya pun pening sikit. Okay, kenapa pening? Tengok skor ini. Okay, dia bagi yang ini. 1 ke 3, 4. This is class interval. Okay, selang kelas. Sedang kelas, and then dia bagi kita perkataan cumulative frequency. Selang kelas dia tak boleh ditulis dalam cumulative frequency. Ini silap. Ini silap. Sama ada dia silap dekat sini, selang kelas ini, ataupun dia silap dekat sini. So, tetapi kalau soalan dia diberi dalam keadaan begini, memang salah lah. Soalan ini memang tak masuk. Dia sepatutnya ada irata kat sini. So, di sini saya tukarkan cumulative frequency ini. Saya ambil dia sebagai frekuensi saja. Bagi saya masa sedikit, saya ambil, saya ambil frekuensi sahaja. Saya padamkan longgokan. Okay? Kerana kalau ikutkan longgokan, dia tak boleh 40. Yang ini, dia tak ikut jadual ini. So, kita tengok, okay, taburan skor, satu taburan skor yang diperoleh oleh sekumpulan peserta dalam satu kuis. Nyatakan participant. Okay, what is your number of participant? Can you tell me your answer? Okay, nak tahu siapa cepat. What's the answer? Belum lagi jawapan keluar. 113, teacher. 113, yes. So make sure that you jangan ada tekan salah calculator dekat sini untuk get your 113. Okay, pastikan cikgu besarkan sikit supaya kamu senang nak tengok soalan. Okay. So 113. So jawapan untuk bahagian A adalah 113. Dah dapat 1 markah. Senang, 1 mark. You get this one as 1 mark. Senang sahaja. Tapi pastikan you tulis dekat, cikgu ulang sekali lagi, dekat ruangan A. Kalau ada ruangan A lah. Kalau tak ada ruangan A, macam mana? Tulis sendirilah A 113. Ini perlu ditulis. Kalau tidak, kita tak tahu 113 itu refer kepada A ataupun B. Right? Jangan shock buat semua betul tetapi tak dilabelkan soalan mana. Okay, yang ini cikgu padamkan back yang ini. Okay, kita teruskan lagi ke B. Find the mean score. So find the mean score. Dia nak yang ini, mean score. Okay, dia nak cari yang ini, mean. So how do you get the mean? Mean patah balik kepada formula lah. Mean dia adalah the total of, because dia frekuensi kan, total of fx. Okay, divided by the total of frequency. Guna formula ini. Kenapa dia dalam total frequency? Kenapa yang ini? Kenapa yang in total ini? Kerana dia adalah dalam jadual table value. Okay, dia dalam jadual frekuensi. So kita ada melibatkan frekuensi. So dia bagaimana? Di sini ada julat. Markah dia ada julat. So what should I use? Should I use 1? Should I use 2? Should I use 3? Kita guna yang mana satu? Midpoint. Yes, we use midpoint. How you get your midpoint? Soalan ni senang because nombor dia senang. If let's say a very number, let's say like dia give 11, dia bagi 11.11.11 lah, let's say. And then lepas tu 11.13. Okay, 11.13. So dia kata selang ini. Okay, then you should know what is the formula for you to get midpoint. 11.3 plus 11.11 divided by 2. Yes, so you kena tahu the upper limit plus the lower limit, plus bukan minus plus the upper limit plus the lower limit divided by 2. You want to get the midpoint. So refer to the formula. Boleh tak yang lain? Boleh ikut? Okay, just now was Jaren answering, right? Okay, good. So then kita teruskan lagi. Okay, had atas tambah had bawah bahagi 2 untuk dapatkan midpoint. So then, okay, you go for your working. So, pergi pada working anda. So working anda apa? Oh, nak dapatkan mean. Tulislah mean. Okay, mean
B. Okay, saya padamkan B, saya tulis B di sini. Mean equals to my ada frekuensi 3, my midpoint is 2. Buat betul-betul. Plus frequency is 10, midpoint is 5. Plus frequency is 25. Okay, plus pula dia lambat. The line ada masalah sedikit. Okay, wait. Okay, plus 25. Okay, 25 darab dengan 8 plus 35 darab dengan 11 plus 40 darab dengan 12 divided by 113. Okay, betul? Yes or no? Yes. Are you sure? Some, Check my working one by one. The value that I sub into the formula. The last one got problem. 40 Which one? times 14. Yes. So means that jangan take for granted. I purposely do this one so that you alert, because dalam exam this is a very common mistake done. Okay, so this one should be 14. Okay, so untuk to avoid this thing happen, I will suggest that dalam exam anda, you know that you need the midpoint. For you, why not you spend a little bit masa dalam 5 saat, tulislah midpoint dia 2, 5, 8, 11 dan 14. Write the midpoint. Okay, maybe on top or at the bottom or dekat sini, dekat dengan dia. So that tak ada masalah kat sini. Because I believe that dalam exam nanti your attention dekat ialah dekat tekan calculator nak dapat jawapan. But ini penting. Kalau bahagian ini salah, apa yang kita nak buat dengan tekan calculator yang betul. Okay, when this is wrong, tak payah kita nak tengok. So here you get 1 mark dengan sub semua value yang betul. So what's your final answer? Can I have your final answer? Tekan calculator dengan cepat semua. 10.63. 10.63. Yes, good. 10.63. Why must be 10.63? Can I place my answer as 10.6 or can I place my answer as 11? 4 significant figure. Yes, remember, setiap satu mesti in 4 significant figure. Jangan sampai markah akhir ditarik dari you punya final answer. These are what we are chasing. Right, kita kena kejar yang ini. Okay, good. Ada soalan nak tanya untuk yang ni? So, dah dapat 3 markah dekat sini. So, di sini 1 markah untuk A, 1 markah jalan kerja dan 1 markah untuk this one. So, 3 markah. So, di sini memang dah siap 3 markah. Again, 3 marks we obtain. Senang saja. Siapa kata MS susah lagi? Tak tahu kenapa dia kata MS susah. Right, so this. Yus cakap MS susah. Susah sangat. Siapa kata? Cikgu Yus cakap. Cikgu Yus hari-hari duduk dekat MS. Dia suka MS, dia kata MS susah. Ya, susah sangat. Okay, pelajar 12, okay, menunjukkan sektor OPQ. OPQ kita tengok sambil kita baca sambil kita baca soalan, kita tengok gambar raja. Okay, OPQ is a sector like you tengah makan pizza itu. Ajak masa exam tu jangan terbayang-bayang pizza lah, lapar masa tu nak makan kan. Okay, sebuah bulatan berpusat dekat O. Okay, gunakan pi equals to 3.142. Find the area. So soalan dia nak area. So soalan dia hendakkan area, dia hendakkan luas. Okay, luas sektor. So your mind kalau you ada masalah untuk selesaikan soalan sebegini, keluarkan formula. Apakah formula untuk luas sektor? Is half R squared theta. Okay, half R squared theta. Okay, so kalau sini, this is a circular measure, right? So kalau R squared theta, oh, sekali kamu tengok, saya tak ada theta. I don't have the theta here. I got R, my R is 6. Bila saya gantikan lah, I can have this one, half 6 squared. But what is my theta? I don't have my theta. Then, ini diagrammu guna pakai dekat sini. What is this? Apa kegunaan ini? Di sini second layer, dia perlukan second layer. Where this is your arc length, x equals to r theta. So, arc length is 6.8 equals to 6 theta. So, your theta should be berapa? What your theta should be? Your calculator cepat. Yeah, calculator. I want to know what answer that you want to place. 1.13. Ya, kalau soalan begini, kalau 1.13333 tu, by right, you should place your answer as in fraction. Supaya tak ada masalah nanti. Boleh tak? Okay. Okay, so then teruskan A dengan half, dengan cepatlah. 6 squared,
Okay, 6 squared dengan 17 over 15. Tekan calculator. Now you tekan calculator already. So what's the answer? 20.4. Yes, 20.40 centimeter squared. Tapi anyhow, when you sub this thing masuk, you will get 20.4 sahaja. Fine, it's still okay. Because you are using 17 upon 15. Unless you gunakan nilai as what you Nurin say just now, the 1 point something. Okay, memang dia akan beza sedikit, 20.3 something. Right? Boleh tak? So then, as what Danny kata tadi, dia kata dia punya jalan kerja kat sini. Okay tak? Okay, tak apa. Okay, because untuk soalan ini, dia tak ada bahagian A dan B. You look into the question paper, dia tak ada bahagian A dan B. So, buatlah jalan kerja ni. Jalan kerja letak kat tepi for your easy viewing. Untuk memudahkan anda melihat. Okay? Boleh tak yang ini? What do you find? Saya tengok 3 markah. Apalah Cikgu Gani. Bila dia terang, MX ni semuanya senang gila. Semua pun boleh saya buat. Tapi bila saya nak buat sendiri, semuanya jadi susah. Kenapa? Kenapa? Because bila you buat kerja, you tak fikir. You tak tanya why, kenapa, how. That's why yang menjadikan soalan anda susah. Am I right? So lepas ni cuba. Nah, kita pergi ke soalan 13. Ini dia dy dx yang kata ada masalah. Kita ada lagi dalam lebih kurang setengah 11, 12, 1. Kita ada lagi dalam 30 minit. The gradient function. Okay, the gradient function. This is the gradient function where p. Okay, sorry cikgu nak besarkan sikit so that you can see. Okay, so the gradient function dy dx equals to ps minus 6 where p is a constant. It is given that the curve has turning point. Sini ada 2 maklumat diberi. Okay, curve. Bila tengokkan yang ini, this is a straight line turning point. I nampak soalan dia bentuk begini. Dia ada satu curve. Dy dx is a straight line. Ini adalah straight line kat mana-mana. And turning point dia dekat sini. Turning point dia dekat sini which is 3, 1. Okay, yang warna merah ini adalah dy dx equals to px minus 6. Ini yang saya faham. So, fungsi ini saya tak tahu. I do not know what is the function of this. Fx equals to fx lah, saya tulis dia sebagai fx cukup. Okay, this is my fx. Soalan dia, cari the value of p. How am I going to cari the value of p? Bagaimana saya nak cari value of p? Ingat, your dy dx, the gradient function ini, dia gradient function is a straight line that touches the arc at a point. Dia boleh touch kat mana-mana, tak kisah. Okay? So, saya akan andaikan saya punya straight line ini, okay, yang color merah ini dia touch at the point of 31. When dia touch at 31, what happen? Your gradient dah jadi berapa? Untuk yang ini, your gradient akan jadi 0. Yes, your gradient akan jadi 0. Your gradient jadi 0. So therefore, you akan dapat your 0 equals to px minus 6. So you ada 2 unknown, p and x. Soalannya nakkan p. So you must get to know what is the value of x untuk you sub. So what's the value of x? Tengok diagram. What's the value of x? 3. Yes, ganti saja. 3p minus 6 equals to 0. P equals to 2. Siap. Dah dapat 2 markah kat sini. Mana satu markah lagi? Cikgu terus bagi 2 markah. Sudah. So mana markah dia? Markah dia, this is 1 mark. Kenapa diberi markah 1? This. How you know? Because you bagi ini. You understood. You faham. So this is your second mark. Right? So this is part A. Siap. 2 markah daripada 4 marks. So the equation of the curve. Alamak, sudah. Dia suruh cari yang ini. So tadi, anda dah diberi untuk cari curve anda. Okay? So this is my dy dx. Sekejap cikgu padamkan yang ini. Okay, dia dah pergi jauh. Okay. So now dy dx tadi. Dy dx equals to, ambil p ganti 2x tolak 6. Right. So saya ambil nilai p ini, saya ganti ke dalam fungsi saya. Yang asal tadi. So bila saya ganti, I have this. So when I have this, then what I do? Okay. What I do here? Nak dapat fungsi ini, you want to get this function. So what do you do? Siapa boleh bagi tahu? Integrate. Yes, very good. So you integrate. Okay, saya gunakan warna merah. I integrate di sebelah kiri. Jangan lupa you integrate di sebelah kanan. This is mathematics rule. Whatever you do in your left hand side, you kena buat dekat right hand side. Right? So itu sahaja. So dah buat yang ini, dekat sebelah kiri, automatic dia akan turn into Y.
Y sama dengan. Integrate lah seperti biasa. This one just integrate biasa. 2x squared. Okay, over 2. Okay, minus 6x plus C. Kenapa ada plus C? Kenapa ada plus C? Indefinite integral. Yes, kerana indefinite. So siapa yang cepat itu, yang bila you integrate, you boleh dapat y equals to x squared minus 6x plus c. Go ahead. You nak skip dari sini ke sini, okay. Because you nampak dua ini dimansuhkan. Okay, no problem. You nampak yang ini dua ini dimansuhkan. Fine, it's okay. You can skip this line. Okay, selepas itu, what do you do? Patah balik pada sub. Which one to sub? You are yes, you are given only the coordinate of 3 and 1. 3 and 1. Am I right? 3 and 1 just now? Yes, 3 and 1. So what do? You sub lah dia ke dalam dia. Okay? When you sub. So saya takkan tunjuk the subbing. So what is the value of C that you get? Buat sendiri? 10. 10. Very good. So when your work doesn't stop here. Because what is the question? The question wants the function, right? Okay, saya patah balik pergi ke soalan dia. Soalan dia nakkan apa? Okay, soalan dia, the equation of the curve. Okay, soalan dia hendakkan equation of the curve. Equation of the curve means that you kena tulis balik the equation. So the equation here dekat sini, sekejap cikgu padamkan yang ini because tadi tarik. Okay, y will be equals to x squared minus 6x. Ini ganti dia kat sini. You use back this equation, ganti dia. So plus 10. Okay, dah you dapat jawapan. You already got your answer. Correct. Okay, so berapa markah? 4 markah. You got your 4. Tadi dah 2 markah. So integration you buat betul. You did your integration correctly. Dekat sini. The power increase. Okay, dekat sini 1 markah. Dan dekat sini 1 markah. You got your 4 marks. Itu sahaja. Very simple. Right. So dah habis soalan ini. Dan kita teruskan ke soalan 14. Okay. Given that the first term and the last term of an arithmetic progression, okay, dia kata arithmetic or AP senang, AP, okay, is 9 and 165, 9 and 165. If the sum of the term is the sum of the terms, kita tak tahu ada berapa term, okay, then they give you 3,480. Itu dia jumlah 3,480. Cari bilangan sebutan dan beza sepunya. So, soalan dia hendakkan bilangan sebutan n ada berapa and beza sepunya dia nakkan di berapa. Bila kamu baca soalan, keluarkan soalan dia dahulu. Maklumat diberi, kena faham maklumat, highlightkan maklumat. Macam cikgu bulatkan maklumat. Lepas itu, catat juga apakah soalan yang perlu anda jawab. Okay, selepas itu, saya akan pergi. Okay, this is my first term. Okay, yang ini adalah first term. So first term A is equal to my T1 is equal to my S1. Inilah saya sengaja tulis yang ini supaya anda boleh sepintas tu kita buat killing few birds with one stone, right? Then dia kata and the first and the last term TL, the TL. Okay, last term yang N is 165. Okay. So then dia beritahu lagi SN. Saya tak tahu berapa, is 3,480. Ini dia. Okay. Maklumat yang saya ada. So soalan dia nak tahu N. Bagaimana saya nak hubungkan kan? I want to start it with TN, tak boleh. Because I don't know. Right. So what I can start my work? I start my work with this information. Dia bagi yang ini. So formula yang kat depan, SN equals to N over 2, 2A plus N minus 1 D, this is one of the formula. Okay, yang ini melibatkan D. This one involve D. And D is one of the question. Dah, you tahu, oh, I cannot use this formula. So, you patah balik kepada formula yang satu lagi, N over 2, where is the first term plus the last term. Jangan lupa, this is vice versa. Kedua-dua ini ada hubung kait dia. Okay, saya gunakan yang ini. So, saya teruskan jalan kerja saya, which is 3,480 will be equals to N over 2. My first term is 9, my last term is 165. Okay, you will get your N. Okay, tekan calculator, dapatkan N anda. What's your N? Tak ada jawapan lagi?
What's the N? 40. Yes, Nurin. Yang lain tu buat ke tak buat Tunggu jawapan dari cikgu. Aston, did you press your calculator? Don't tell me your calculator is out of battery. Okay, mesti press calculator and check. Kalau you tak nak cakap, then you type dekat chat box. Mesti guna calculator and try run dengan you punya calculator. See whether dia punya functioning okay atau tidak. Okay, I did teacher. Why you never respond to the answer? You tekan-tekan, you jawab sendiri. Not to throw your voice. Okay, dah di sini you dapat markah dekat sini. Okay, dengan ganti nilai formula yang betul. Okay, so then what is your D? So how do you get your D? So sekarang, ini dia. Gunakan yang ini. So T40. T40 adalah 165. So what's the formula of T40? Tn, what's the formula for Tn? You kena recall your Tn. Tn punya formula is the first term plus n minus 1d. Ini formula dia. Jangan lupa. Kalau lupa, what do you do? Flip kepada muka surat depan. So 165 will be equals to my first term is 9 plus my 39, n minus 1, 40 minus 1, 39, and d. Okay, tekan calculator to get your d. Nak tengok you tekan calculator betul atau tidak. 4. Yes. See, so easy. How many marks? 3 marks sudah masuk pocket. By your paper 1, you should get more than 60 marks. More than that. Minimum 60. Alright? You punya jangan panic. Your paper is very easy. Believe me. Kalau ada pun dalam kebat yang layer-layer tu tapi masih lagi guna formula yang sama. Try to think of that. Okay, then kita teruskan ke soalan 15. Okay. 3 consecutive. 3 sebutan berturut-turut bagi satu janjang arithmetic. Okay lah, kalau sini Pak arithmetic mungkin your exam will be progression, will be geometric. Okay, ialah bila soalan beri begini, sila beri perhatian untuk lihat koma dia kat mana. So di sini dia adalah 5. Okay, 5 minus y sebutan pertama, 8 and then follow by negative 10y. Nampak? Because dia beritahu anda 3 terms consecutive yang berturut-turut. Okay, the first, second, third. So you mesti ada 3 sebutan. Jangan baca 5 tolak y ni 8 tolak 10y. Habis. Hancur. Right, so 3 marks. So sekarang soalan ni apa? Common difference. Common difference, dia tak bagi tahu simbol tu. Common difference, you should know that dia kata beza sepunya. Beza sepunya simbol dia adalah D. How do you get your D? How do you get your D? D adalah Tn tolak Tn tolak 1. This is the formula of D. Right? So, saya gunakan negatif 10 y minus 8. It should be equal to 8 minus 5 minus y. Nampak tak? Dia memang trick kita. Di sinilah the tricks is here. So, negative in the bracket 5 minus y. Ini trick dia. Ini dia. Anak murid akan buat salah bila dia tulis begini. 8 tolak 5 tolak y. Habis. Because bila you kembangkan yang ini, you akan dapat 8 tolak 5 tambah dengan y. See, this is tambah and this is tolak. Kalau kamu tak tulis dengan betul, you akan salah di sini dan seterusnya semua salah. Right? So, seterusnya, you akan dapat nilai y anda. So, your y, you will get it as negative 1. Okay, the y is negative 1. Tapi soalan dia nakkan D. You don't leave this one. Oh, yang ini, this is my D. Salah. This is the value of y. Okay, this is the value of y. So how do you get the value of, okay, this is not D. Okay, ambil nilai y ini, take the value of this y, sub into here. So 5 minus negative 1, you should get 6. Then followed by 8. And then negative 10 times negative 1, you get it as 10. So the series will be 6, 8, and 10. Okay, and continue. And before this, because they got the 3 consecutive, yang they never say the first 3 terms. Okay, so sebelum tu memang ada dekat 3 sebutan, dan selepas itu pun ada lagi. So what's a D? Apa ambil lah. So 8 minus 6, then you get your answer as 2. D equals to 2. Siap habis cerita. Okay, Nat? Yes, okay. So then, when you dah jawab, jangan tinggalkan y sebagai negative 1, then stop there. This question is actually trap you dekat situ lah. And normally, students akan berhenti dekat y equals negative 1. Kalau dia tak tulis simbol ini dari awal. If they don't write this symbol.
So dia dah nampak, oh ada jawapan, memang value, oh sudah berhenti. So dia hilang markah dekat sini. Dia lost their marks here. Okay, ada soalan tak untuk bahagian ini? Do you have any question for this? No, teacher. Okay, no. Then this one also very simple lah. Okay, then kita pergi ke soalan. This one recurring. This recurring is also very interesting. Bila nampak recurring ini, jangan panic. Recurring is actually a very simple question to be answered. Okay, so dia kata is a recurring decimal number. Express the number as in a fraction, as a fraction in its simplest form. Dihendakkan dalam bentuk pecahan terringkas. Okay, so what we do? Macam mana nak dapat dia punya bentuk sebutan ni? This is one number, a single number. You have to break into few parts. So don't panic. So inilah cikgu tunjukkan. I give you tips here. 0, 3, 6, 3, 6, 3, 6. What do you do? Okay, senang saja. You tolak yang ini. Tolak the first 3, 6. Tolakkan dia. What do you get? You get 0.0003636. Okay. Mana saya punya 36. Okay. Lepas itu, you tolak lagi 0.00036. Sorry. Dekat sini. 36. Okay, then you get this one. Cikgu tunjuk ini. 0.0000036. So, di sini, you will get that this will be your T1, this will be your T2, and this will be your T3. Itu dia. Right? Because this is a recurring number, dia memang dia di bawah kita punya geometry lah. Okay, geometric progression. So geometric progression yang kita guna adalah dekat kita punya R. So what is the common ratio di sini? So common ratio yang saya nak guna pakai di sini R. Okay, R saya will be Tn divided by Tn minus 1. So R will be equals to 0.00036 divided by 0.036. Or you may use it as or ataupun R is equals to, where's my R equals to 0.0000036, the third term, divided by the second term, 0.00036. So what is your R? Either one. So check the both R. Check this R and check this R. What is your R? 1/100. 1/100. Remember for recurring, kita biarkan dia dalam decimal. Okay? Right. So what is your this one? 1/100. 0.01. 0.01. Okay. So recurring, bagaimana kita nak dapat recurring ini? Now back to your working. Ini baru permulaan yang saya nak menentukan R. So go back to your working. Okay, wait. Working saya 0.0363636. Dia ditulis sebagai A over 1 minus R. Nak dia tulis dalam pecahan. So what is your A? My A is my T1 lah. My blue color. 0.036. Sekejap padamkan ini dulu. Nak gunakan blue. 0.036 over 1 minus, as what you say just now, 0.01. 0.01. Okay. What do you get now? You'll be getting as 0.036 over 0.99. Okay. Bila you dapat yang ini, what do? You akan dapat yang ini. Geraklah you punya titik perpuluhan. 1, 2, 1, 2, 3, 3. So get it as 36. 36 over 990. So ambil calculator, 36 over 990, you get it as 2 over 55. Bila you tekan calculator ini to check your answer, bila you tekan calculator ini, you should get 0.0363636. Itu dia. Okay, Nat? Stress tak? You buat kerja besar begini, stress tak you? Do you feel stress? Hello? Tak. Tak kan, buat santai-santai. Just remember, just Tak stress. yes, it's very relaxed. Senang kan, Max? Senang ke susah? Senang. Senang. Okay, tak stress. Good. Saya tak nak tengok yang ada murid stress Okay, lepas itu, you check tak you punya calculator 2 over 55. 2 divided by 55. So, you memang dapat jawapan yang sama. Bila jawapan sama, then betul. Inilah jalan kerja yang kita nak tengok. So, when marking, what do we see? Kita mesti nampak yang ada yang ini. We must see ada sebutan pertama betul.
your R is betul. So kalau sebutan ini salah, hilang markah. So this one, kalau ini betul, you will get 1 mark. So dapat dia dalam yang ini, you will get 1 mark. Right? So sirinya. Okay, ganti dia jawapan dalam formula yang betul, dapat lagi 1 markah. Soalan ini 3 markah, betul? Soalan ini 3, yes, 3 markah. Okay. Sama ada 0.036, 0.01, 2 ini betul, 1 markah kat mana-mana. If some students, they manage to buat sampai setakat ini sahaja. Some students manage to buat setakat ini sahaja. They manage to do until this part sahaja. Okay. Di sini dia dah dapat markah dah. This is 1 mark. Okay. This is 1 mark. So kalau student boleh continue lagi, sub dia ke dalam formula kat sini, 2nd mark, and answer 3rd mark. Dia dah dapat markah penuh. Right. So then kita continue lagi, kita ada masa sedikit lagi kita nak continue lagi ke soalan, mana saya punya slide pergi, 8. Tu ke dia bergerak. Okay, dah yang ini dah siap. Okay, nak kita masuk ke soalan 17. Okay, sorry. 17. Diagram is part of the, this is linear law. Okay, linear law. Bagi soalan ni senang sahaja. Why it is easy? You mesti tahu teknik dia. Taktik dia kat mana you nak tengok. You look into this. This is a graph. Okay, and this is linear. Look at the line. This is linear. Okay, and dia datang dari mana? Asal dia, this is non-linear. Y equals to b x to the power of n. This is non-linear. Dia dah tukar kepada linear. Dia tukar, dia bagaimana dia tukar? Look into this. This is log. This is y. This is y. Okay, this is y. Tetapi dalam graf ini, dia ada satu extra log dekat sini. So bermaksud dekat sini dia dah tambah log. Okay, it really added log here. Log y equals to log b x to the power of n. So di sini you apply your log. You kena apply you punya hukum log dekat sini. So when you apply your hukum log, you akan dapat log b, okay, plus log x to the power of n. Guna lagi sekali hukum log, log b plus n log x. Ini dia, this is your log y. Inilah we say the non-linear, you dah reduce ke linear. This happen in your paper 2. Yang perlu tahu, anda ketahui langkah-langkah ini. Okay, these are your steps for you to reduce the linear, the non-linear to linear. So ini dia. So this is my equation of linear. Log y equals to n log x. Saya susun dia semula kerana saya nak memperlihatkan this is my capital Y equals to my mx plus c. Di sini you boleh tengok kan, this is my, saya kena this is my log y. Okay, this is my log y. Tengok dekat sini memang log y saya. This is my log y. Saya padamkan yang ini. Ini saya pun padamkan. This is my log y, nampak? And this is my log x. Di sini log x saya. Right? Lepas itu, n is my gradient. N is my gradient. And this is my intercept. Okay, dekat sini, intercept. Okay, siap. Soalan dia nakkan the value of b and n. Senang sahaja. So, bila dah you dapat reduce ke linear, then you continue. Daripada graph, you boleh nampak yang you're working. Log b will be equals to c, where it is equals to 3. Log dia base berapa? Is base 10 lah. So, anti-log. So, b will be equals to 10 to the power of 3. So, then you dapat dia 1000. Dah siap satu soalan. Untuk yang ini. Right? You dah dapat markah. Then, what is the value of n? N itu berapa? Saya gunakan warna biru. What is the value of n? N adalah gradient. N is gradient. How do you get your gradient? How do you get your gradient? Dari sini. Oh, sorry. How do you get your gradient? N equals to your gradient. Daripada graph. Daripada graph. So, you akan gunakan 15. Daripada graph kat sini, dia tak nak masuk. Okay, dari sini. Okay, you akan gunakan 15 minus 3 over 6 minus 0. You akan dapat 12 over 6. Then your answer is 2. Your n is 2. Dah dapat jawapan. Boleh tak? Boleh. So di sini mana berlakunya kerja?
Setakat ini dah 17 soalan saya kemukakan. None of the questions saya buat sendiri tanpa berpandukan penggunaan formula. I always follow the formula. Right? Formula penting untuk kita. Dan kita teruskan lagi untuk soalan this one. Ini yang memang biasalah. Okay, soalan biasa. So, kita tengokkan yang ini. Okay, warna merah, A. Dia berikan kita, untuk soalan ini, beri perhatian kepada had dia. Okay, pay attention to the limit. So, ini dia daripada 5 ke 8. Okay, kalau saya nak lukiskan graf, if I want to draw you the graph, tak kisahlah macam mana, let's say begini. This is my HX. Okay, 5 is here, 8 is here. Okay, daripada 5 ke 8, HX, this is 3. Itu yang dimaksudkan, ini 3. 3 dekat sini. Okay, sekarang soalan dia ini. Dia nak terbalikkan. Dia nak terbalikkan nilai dia mesti, kerana tadi saya gunakan nilai besar tolak nilai kecil kan. So contohnya untuk yang ini, this is 8 minus 5. Untuk yang ini, this is 5 minus 8. Yang dekat sini dia akan gunakan nilai kecil tolak nilai besar. So dia songsang. So untuk bahagian A senang saja. Kalau tak nak tunjuk jalan kerja pun tak apa. Your jawapan is negative 3. Itu sahaja. Right? Kerana yang diberi ini, dia sama. Cuma di sini soalan dia adalah tentang kedudukan limit. Dia terbalik. Right? So, ini pun senang. Tak ada masalah untuk yang ini. So habiskan yang ini. Dan untuk yang kedua, yang B. B mana? Saya buat B saya kat sini. Kerana saya nak diperlihatkan saya buat B di sini lah. Okay, B. So saya cerakinkan dia kepada 2. 5, 8. Kalau soalan begini, kalau boleh, sentiasa cerakinkan dia kepada 2 sebutan. So, tolak HX, TX. So, yang ini, nampak yang ini? You kena integrate sendiri. 7X dibatasi oleh limit 85. Okay, dibatasi oleh 85. Okay, 85. Okay. Dan tolak dengan nilai ini telah diberi dekat maklumat, ganti dia, tolak 3. So, di sini, 7, 8 tolak 5, tolak 3. Right? Ataupun kemudian cikgu macam mana cikgu buat yang ini? Kalau tidak, then you buat begini pun sama. 7 darab dengan 8, tolak dengan 7 darab dengan 5. Di mana cikgu buat? Cikgu faktorkan 7 tu. Ini yang cikgu tulis. This is what I wrote. Okay, cikgu tulis yang ini. So saya faktorkan 7. It's the same. Dia tak salah. Okay. So akhirnya kamu akan dapat jawapan berapa? Jawapan di sini adalah 18. 8 tolak 5, 3. 3 darab 7, 21. 21 tolak 3, you get it as 18. So senang. Jawapan ini pun senang. Okay, the last question that saya nak, because I won't take, ada lagi dalam 7 minit. Okay, soalan ini senang kan? Because this is a routine question yang you selalu jumpa dekat paper masa you buat ulang kaji. I want to drag your attention kepada soalan sebelah dia. Oh, mana soalan 19? Dekat sini, ini dia. Question ini pernah kita bincang dahulu. Okay, magnitude OP. Magnitude OP, kamu tengok kat sini untuk grid dia. Because dia kata the squares with the squares of 1 unit. Ini dia. Equal square with the sides of 1 unit. Ini penting. Okay. So dia nak tahu magnitude. Apa simbol ini? See, the question never tell you, that is magnitude. So you need to know what is that. So refer pada formula yang tadi awal cikgu dah beritahu. Dia adalah sama dengan x squared plus y squared. What is your x? So this is your OP. OP di sini. So dia adalah negative 1. So dia sama dengan negative 1 squared. Ingat mesti ada negatif Kenapa ada negatif? Because of vector. Kalau tak ada negatif memang hilang markah di sini. Okay. Then 1, 2. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tambah dengan 5 squared. So square root. So then you dapat 1 plus 25, you got 26. Square root kan dia. So the whole thing is that. So leave your answer as in this will be good enough. Right? Because you tak belajar, your syllabus tak ada cert. Biarkan yang ini. No problem. So dah dapat 2 markah. 2 markah means that this is 1 markah senang. 2 markah soalan ni, kedekut benar, bahagian B banyak kerja. Ini dia bagi 2 markah. Mungkin this is a routine question kot. Okay, now kita nak tahu soalan bahagian B, OP in terms of A and B. So di bagaimana kamu nak buat yang ini? Because sekali saya tengok, tadi please pay attention kalau kamu nasib baik dia keluar soalan ini, you untung lah.
to me this is a concept question yang akan ditanya lah, because ramai budak bila tahu dia gini dia akan lukis, dia try to draw. So drawing susah sedikit. Kalau you nasib baik sekejap you akan dapat drawing dia. Kalau tidak you will try and error. So bagaimana saya nak buat yang ni? Okay, tak apa. Since dia beritahu saya dia ada square of one unit, apa yang saya nak buat? Saya tentukan saya punya OP. OP saya adalah berapa? -1 and 5. Saya buat dia dalam bentuk matrix form. Okay, saya tulis dia dalam bentuk matrix form. And then what is my OA? My OA is -1, 2. What is my OB? My OB. What is my OB? My OB is 1, 1. Saya tulis dia dalam matrix form. Okay, apa yang saya nak lakukan sekarang adalah, dia kata dalam sebutan A dan B. Sebutan A dan B. Bila sekali saya tengok arrow dia, dia adalah naik ke atas. So saya nak teruskan jalan kerja saya. So saya bawa dia ke sebelah sini sikit. Okay, saya akan tulis dia OP saya. Pen saya kat mana? OP saya sama dengan A plus B. So ini mungkin saya tulis dia sebagai A saya lah. This is my A and this is my B. Right? AB, supaya kamu nampak apa yang cikgu buat sekarang. Okay, OP is -1, 5. A is -1, 2. B is 1, 1. Tapi bila saya jumlahkan dia tak sama. Ikut matrix kan, -1 plus 1 you should get 0. Tetapi this one never give you 0. Ini bukan 0. And 2 plus 1 you should get 3 and this one never give you 3. So then tak boleh. So what you do? Kita dah tahu. Oh sebenarnya kita tak tahu berapa kali untuk vektor A berlaku. Dia akan tambah dengan berapa kali vektor B. So you buatlah begini. Lambda A dengan beta B. Terpulang. Kalau you tak nak, cikgu boleh tak? Saya tak pandai nak tulis alpha beta, lambda beta. Boleh tak saya buat MA dengan tambah dengan ND? Boleh, tak kisah. MN is your skala. Okay, alpha beta, lambda dengan beta yang cikgu guna adalah skala. So what I do? I akan gunakan konsep matrix. Okay, -1 sama dengan -1 lambda tambah dengan beta. This is my first equation. My second equation, 5 sama dengan 2 lambda tambah dengan beta. This is my second equation. Bila saya tengok elements untuk X dan Y, gunakan matrix. So, apa yang saya lakukan sekarang? Senang saja. If you get to know this, then it will be very easy. You akan gunakan 1 tolak 2 ataupun 2 tolak 1 pun boleh lah, tak kisah. So, you tolak. So, 1 tolak 2, this one tolak habis. So, tolak-tolak you dapat tolak 3 lambda. Okay, tolak-tolak you dapat ini. -6. You dapat yang ini -6. -6. So, lambda sama dengan 2. Lambda is 2. When lambda is 2, what is your beta? Gantilah ke mana-mana. Ambil lambda ini, ganti dia ke sini. So, then you get -1 equals to negative lambda plus 2. So, lambda sama dengan 3. So, you get that as 3. Betul ke 3? So, lambda then 3. Lambda beta, sorry. Cikgu tulis silap kat sini. Okay, sekejap Cikgu kena tulis equation dulu. Kalau tidak shock sendiri. Ambil ini, -1 sama dengan negatif lambda plus beta. Macam ni. So, -1 lambda is 2. -2 lambda is 2 plus beta ini. Tulis ini dulu. Kalau tidak, nanti ganti salah pula. So, beta sama dengan 1. So, jawapan beta sama dengan 1. Dengan erti kata lain, bila saya tengok begini, saya tengok balik saya punya soalan, you want to check your work. Ya, manalah dia punya pergerakan. Dia dah penat. Okey, dekat sini, lambda saya adalah 2, beta saya adalah 1. Bermaksud, okay, ambil turun bawah sedikit. Okay, dekat sini Okay, that will be my OP. OP saya sama dengan 2A tambah dengan B. Tambah dengan B. Beta is 1, right? So 2A. 1A, 2A. 2A. Okay, kalau saya gunakan warna sedikit. 1A, 2A. Ini yang katakan 2A tambah dengan B. B memang menghala ke sini. So B. Inilah OP saya. So this is how I get my answer.
Okay, Nat, for this, how to get this? Soalan ini kalau kamu nak lukis, dia tak susah. Tapi cikgu risau kalau kamu tak belajar konsep, dia keluarkan gambar raja yang agak complicated. Mana you lukis, you tak akan dapat. So, you akan guna pakai, you have to use this method. Cara ni, matrix yang kita selesaikan kat sini. This is the method for you to solve that question. Okay, this is the method. Manalah saya pinjam kerja tadi. Suka dia bergerak macam ini. Ish. Tak tahu dia sudah pergi mana. Sekejap This is the paper. Itu hati dia bergerak. Okay, kita dah bincang sampai ke soalan ke-19. Tak sempat nak habis. Itu dia bergerak. 100%. Dia dah jam dah. This one jam already for 2 hours. So itu sahajalah untuk setakat perkongsian kita. So nak lagi tak buat kelas? So I want to know bila kalau kamu nak buat kelas, kamu nak bila? Cikgu memang dah sediakan bahan untuk anda. Cuma whether you want it or not. But kalau cikgu tak buat kelas dengan anda, you will get all this in dekat you punya channel. You can get it from your YouTube channel a lot. So kita bincang sampai kat sini. Soalan 20. Cuma di sini cikgu tak sempat bincang dengan anda. Trigo function. Probability dengan combination. Probability, binomial dengan distribution. Ada lagi 5 topik yang tak sempat kita bincang untuk bahagian ini. Right. So tomorrow, Essence say tomorrow. Betul ke tomorrow? Your Monday what paper? Monday what paper? Account. Account. Siapa yang ambil account? Me. Ada juga yang ambil account. So kalau besok nak kelas, kita buat pagi sikit lah supaya petang nanti dia boleh refer account punya, buat revision account. I tak nak buat petang because Monday ada paper. Mereka nak buat revision sebelah petang nanti. Okay, Nat. So tomorrow what time? Morning? 9 o'clock. So for paper tu before same time? Pukul 11 Okay, 11 o'clock. Nak juga 11 o'clock. Okay, before, because cikgu tak akan sempat buat tajuk paper tu untuk semua, no. I nak tahu ada tak pilihan tajuk from you? What topic that you want? Cikgu kena stop recording dulu. Stop recording Okay.